Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada seluruh rakyat Malaysia. Apa khabar semua? Bersama dengan saya ialah Datuk Dr. Nur Hizan. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan status terkini COVID-19 di Malaysia sehingga 9 Februari 2021 iaitu jam 12 tengah hari. Kes sembuh ialah 3,887. Jumlah kes sembuh ialah 196,566 iaitu bersamaan dengan 79.2%. Kes baru yang dilaporkan hari ini ialah 2,764 kes. Jumlah kes kumulatif ialah 248,316 kes. Kes import ialah 6 kes melibatkan 3 warga negara dan 3 bukan warga negara. Kes tempatan adalah 2,758 kes iaitu melibatkan 1,850 warga negara bersamaan dengan 67.1% dan 908 bukan warga negara bersamaan dengan 32.9%. Kes aktif dengan kebolehjangkitan ialah 50,841 kes. Kes yang memerlukan rawatan di unit rawatan rapi ialah 289 kes. Kes yang memerlukan bantuan pernafasan ialah 127 kes dan kes kematian hari ini ialah 13 kes. Jumlah kumulatif kes kematian adalah 909 kes bersamaan dengan 0.37%. 0.3%. Selangor melaporkan kes harian baru tertinggi iaitu sebanyak 862 kes bersamaan dengan 31.2%. Daripada jumlah ini, sebanyak 668 kes iaitu 77.5% adalah daripada kluster-kluster dan saringan kontak rapat COVID-19 yang aktif dijalankan di lapangan. Ini diikuti oleh negeri Johor sebanyak 521 kes iaitu bersamaan dengan 18.8% dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sebanyak 422 kes iaitu bersamaan dengan 15.3%. Sebanyak 51 kes iaitu 1.8% yang dilaporkan pula adalah berkaitan dengan kluster-kluster di lokap, depo tahanan imigresen dan penjara, yang membabitkan kluster tembok Sungai Udang 27 kes, kluster tembok Renggam 9 kes, kluster tembok Pengkalan Cepa 8 kes, kluster penjara Jalan Harapan 4 kes dan kluster tembok Bukit Besi 3 kes. Kes-kes kematian pada hari ini melibatkan 6 kes di Selangor, masing-masing 2 kes di Sabah, Sarawak dan Johor dan 1 kes di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Kesemua kes melibatkan warga negara dan Kementerian Kesihatan mengucapkan takziah kepada semua ahli keluarga mereka. Perincian penuh jumlah kes mengikut negeri adalah seperti di laporan 1 dan 2, manakala ringkasan kes kematian mengikut negeri adalah seperti di lampiran 3 yang disenaraikan bersama dengan kenyataan media ini. Berikut adalah maklumat terkini iaitu Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan terdapat 12 kluster baru yang telah dikenal pasti pada hari ini yang melibatkan 11 kluster berkaitan tempat kerja dan 1 kluster melibatkan kumpulan berisiko tinggi iaitu di pusat hemodialisis. Perincian kluster-kluster baru adalah seperti di lampiran 4 yang disertakan bersama kenyataan media ini. Kementerian Kesihatan ingin menasihati orang ramai agar terus patuhi saranan serta nasihat-nasihat kesihatan yang sering ditekankan, iaitu elakkan 3S, elakkan kawasan yang sesak, elakkan kawasan yang sempit dan elak sembang dengan jarak yang dekat. Amalkan 3W iaitu wash, wear dan warn. Patuhilah kepada SOP sebagai norma baru. Kementerian akan terus memantau perkembangan kejadian jangkitan dalam negara dan juga luar negara melalui maklumat yang diperolehi daripada pihak WHO. Orang awam akan sentiasa dimaklumkan sebarang perkembangan terkini dan kementerian akan memastikan langkah pencegahan dan kawalan dilaksanakan secara berterusan. Seterusnya, perhatian kepada kes seharian dan juga unjuran
kes daripada 12 September sehingga 31 Mei 2021. Kes seharian semalam adalah 3,100 kes dan kadar kebolehjangkitan yang telah direkodkan ialah 0.91%. 0.91 dan kes hari ini adalah 2,764 kes dan kadar kebolehjangkitan ataupun RT pasti kurang pada 0.91. Juga dilihat kepada trend kadar kebolehjangkitan, kita lihat semakin menurun, iaitu kalau kita lihat pada 31 Januari kes tertinggi telah dilaporkan iaitu 5,298 kes. Ketika itu kadar kebolehjangkitan RT ialah 1.16 dan seterusnya untuk tempoh 9 hari kebelakangan kita lihat kes semakin menurun kepada 0.91 semalam dan kita jangkakan pada hari ini mungkin akan kurang pada 0.9. Dan kita lihat pada purata pergerakan 7 hari kes harian COVID-19 iaitu adalah tertinggi pada 31 Januari 2021 iaitu kes harian sebanyak 5,298 kes. Jadi mungkin kita telah melepasi puncak kes tertinggi pada 31 Januari dan kita jangkakan kes akan mendata ataupun plateau sebelum kita melihat kes menurun. Pada jangkaan kita pelaksanaan PKP untuk tempoh 4 minggu baru kita nampak kesan PKP tersebut. Jadi sekarang ini kita memasuki minggu ketiga dan kita harap dalam tempoh seminggu lagi kita akan melihat trend menurun iaitu kes harian dan juga R0 yang kita jangkakan kita dapat kawal daripada 1.2 dan diturunkan sehingga 0.6. Seterusnya kita lihat kepada RT ataupun R0 untuk Malaysia ialah 0.91 dan kita lihat negeri Sabah telah pun menurun kepada 0.81. Negeri Kelantan turun kepada 0.77 dan kebanyakan kes di negeri Kelantan adalah kes merentas negeri. Setakat ini daripada 7 Disember sehingga kini 31 kluster telah pun dikesan merentas negeri. 96% daripada jangkitan di negeri Kelantan adalah melibatkan warga negara dan 91% jangkitan di negeri Pahang adalah melibatkan kes merentas negeri. Di Melaka kita lihat kes iaitu RT meningkat kepada 1.27. Ini adalah kerana jangkitan yang kita kesan di kilang ayam. Dan seterusnya kita lihat kepada negeri Terengganu, RT telah pun menurun kepada 0.86 dan negeri Sarawak masih kekal iaitu 1.0. Kita harap kita dapat kawal penularan di negeri Sarawak. Jadi kalau kita lihat seterusnya iaitu kes COVID-19 seharian dan juga jangkaan RT ataupun R0. Jadi kita lihat ada perkembangan baik iaitu semakin menurun dan kita ingin pesan kepada rakyat Malaysia untuk terus kita patuh kepada SOP dan juga kalau tak ada urusan yang penting duduk di rumah. Dan lebih-lebih lagi kalau kita ketika menyambut Tahun Baru Cina, kalau boleh kita jaga iaitu SOP ketika perayaan tersebut dan kalau boleh duduk di rumah. Seterusnya dimaklumkan laporan pengembara dan pemasautin tetap Malaysia yang positif COVID-19 dan pulang dari luar negara dari 3 April hingga 9 Februari 2021 adalah sejumlah 1,757 kes. Dan pada hari ini kita ada 6 kes import, iaitu 2 kes pulang dari Singapura dan masing-masing 1 kes pulang dari Mesir, ke Pakistan, Emirat Arab Bersatu dan Somalia. Sehingga 9 Februari 2021, sejumlah 920 kes 920 kluster telah pun dilaporkan dan 461 kluster telah pun tamat
tempoh pemantauan untuk 28 hari termasuk 4 kluster pada hari ini. Kluster tersebut ialah kluster Kampung Baru di Johor Bahru dan Pontian di Johor melibatkan 40 kes iaitu 23 warga negara dan 17 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang kedua yang tamat ialah kluster Iris iaitu di lembah pantai wilayah Persekutuan Kuala Lumpur melibatkan 11 kes kesemuanya warga negara dan tiada kes kematian. Kluster yang ketiga ialah kluster Diwani di Johor Bahru, Johor dan Rompin, Pahang melibatkan 44 kes, 2 warga negara dan 42 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Kluster terakhir yang tamat ialah kluster tapak bena Jalan Stesen di Lembah Pantai Kuala Lumpur dan juga Hulu Perak, melibatkan 114 kes iaitu 4 warga negara dan 110 bukan warga negara dan tiada kes kematian. Seterusnya dimaklumkan laporan kluster COVID-19 yang aktif di Malaysia sehingga 9 Februari 2021 adalah sejumlah 459 kluster, termasuk 12 kluster pada hari ini. Daripada 459 kluster aktif, 93 kluster ada pertambahan kes dan 366 kluster tiada pertambahan kes. Kluster yang pertama ialah kluster Serkam. Ada pertambahan kes iaitu 156 dan jumlah kes ialah 1,355. Jumlah yang disaring ialah 1,809. Kluster Senai City di 8 iaitu di Johor, jumlah kes yang dikesan adalah 114, jumlah kes yang disaring adalah 318. Kluster Mayang Pasir ada pertambahan 52 kes, jumlah kes ialah 423, jumlah yang disaring ialah 943. Seterusnya, kluster Beringin masih ada pertambahan 35 kes, jumlah kes setakat ini ialah 3,046. Jumlah yang disaring ialah 20,045. Kluster Tapak Bena Persiaran Puteri di Petaling masih ada pertambahan, jumlah kes ialah 30, jumlah kes adalah 28 dan kes yang disaring setakat ini ialah 320. Seterusnya, kluster besi cyber ada jumlah kes ialah 28 dan jumlah yang disaring ialah 136. Kluster Sungai Udang ada pertambahan 27 kes, jumlah kes ialah 207 dan jumlah yang disaring 1,074. Kluster Persiaran Perkilangan ada 25 kes, jumlah kes ialah 521, jumlah disaring ialah 2,324. Kluster Solaria masih ada pertambahan 23 kes, jumlah kes 122, jumlah yang disaring ialah 2,463. Kluster Parit Masjid di Muar Johor ada jumlah kes setakat ini ialah 23, jumlah yang disaring ialah 87. Dan untuk kluster-kluster yang lain, sila rujuk pada lampiran kenyataan media. Seterusnya dimaklumkan iaitu laporan jumlah kapasiti harian 68 makmal COVID-19 di seluruh negara yang menjalankan ujian RT-PCR pada 8 Februari adalah sejumlah 76,805. Jadi semalam jumlah seharian ialah 23,087 iaitu 30% daripada jumlah keupayaan sebenar. Jadi masih ada lagi data-data kes negatif yang belum dimasukkan dalam sistem SIMCA. Juga dimaklumkan jumlah kumulatif ujian RT-K antigen setakat 8 Februari adalah sejumlah 1,979,970 ujian. Daripada jumlah tersebut, 51,271 kes ataupun sampel didapati positif COVID-19 bersamaan dengan 2.6%. Jumlah seharian pula RT-K antigen yang dijalankan semalam ialah 29,938 dan jumlah kes yang dikesan positif adalah 899 iaitu bersamaan dengan 3%. Jadi pada hari ini dapat kita simpulkan 2,760 kes telah dilaporkan dengan 13 kes kematian kesemuanya warga negara, 6 kes import
iaitu 3 warga negara dan 3 bukan warga negara, dan 12 kluster baru dan 4 kluster telah pun tamat tempoh pemantauan untuk 28 hari. Dan saya buka kepada sebarang soalan dan pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Tan Sri, saya Ros dari Bernama. Saya ada 2 soalan. Terdapat kebimbangan atau mungkin salah faham di kalangan rakyat berkenaan isu tempoh kuarantin bagi jemaah menteri yang pulang dari lawatan rasmi luar negara daripada 10 hari kepada 3 hari yang dikhawatiri membawa risiko jangkitan dari luar. Terdapat juga konsep pergerakan travel bubble yang dibincangkan ramai. Apakah komen Tan Sri mengenai perkara ini? Dan yang kedua, kes harian berada dalam lingkungan 3,000 selama 4 hari berturut-turut dan hari ini bawah 3,000. Sebentar tadi Tan Sri mengatakan R0 dijangka turun dalam tempoh seminggu lagi, dan adakah KKM menjangkakan kes harian akan terus turun mungkin kepada 3 angka dalam tempoh terdekat? Terima kasih. Tadi saya jawab soalan kedua dulu. Kalau kita lihat iaitu pelaksanaan PKP pada 13 Januari, kita jangkakan untuk tempoh 2 minggu dan juga untuk 4 minggu. Jadi sekarang ni kita masuk ke minggu ketiga, dan jangkaan kita pada 2 minggu pertama mungkin kita tidak akan lihat penurunan, tetapi sekadar kalau kita dapat elakkan lonjakan kes yang mendadak. Jadi kita lihat lonjakan kes yang paling tinggi ialah pada 31 Januari, iaitu kita mencecah 5,298 kes. Dan lepas tu tempoh seminggu selepas tu kita melihat iaitu kes semakin stabil, iaitu mendata. Tapi kita jangkakan apabila kita sampai pada 4 minggu, iaitu kalau 13 bulan Februari, ataupun sekarang ni kita dah lanjutkan iaitu PKP kepada 18 hari bulan Februari, kita mungkin akan melihat penurunan kes. Jadi dalam pemengiraan kita iaitu 4 minggu, iaitu kita katakan 4 minggu PKP dan disusuli dengan PKPB, kita mungkin dapat menurunkan R0 ataupun keboleh jangkitan daripada 1.2 kepada 0.6. Jadi kalau kita dapat sasarkan 0.6 dan mencapai 0.6 ataupun kurang, berarti setiap 100 kes yang kita ada, contohnya sekarang ni kalau setiap 4,000 kes dengan R0 ataupun keboleh jangkitan 0.5, kita mungkin harapkan akan mencapai 2,000 kes. Dan 7 hari lagi kita akan lihat 1,000 kes dan 500 kes, 250 kes dan semakin berkurangan. Iaitu kalau kadar keboleh jangkitan ialah 0.5. Jadi kita kena pastikan kita dapat mengekalkan iaitu kadar keboleh jangkitan 0.5. Maksudnya kita dapat mengurangkan kes dan juga akan mencapai ataupun meratakan keluk nanti mungkin dijangkakan pada bulan 3 ataupun bulan 4. Jadi kita mungkin akan sasarkan contohnya untuk mencapai 2 digit pada pertengahan bulan 5 ataupun akhir bulan 5. Inilah sasaran kita lah. Jadi kalau kita lihat yang puncak yang paling tinggi ialah graf warna merah tu, iaitu unjuran kita. Tapi unjuran dari segi kadar, tetapi kita lihat pada jumlah kes lebih tinggi daripada unjuran kita. Jadi kita unjurkan dulu paling tinggi lah 2,700 ataupun 2,800 kes. Tapi kita mencapai sampai 5,298 kes. Jadi kita harapkan kalau rakyat Malaysia boleh patuh kepada SOP dan juga kekal duduk di rumah kalau tak ada urusan penting, kita boleh menurunkan iaitu kes seharian dan juga jangkitan di kalangan komuniti. Iaitu yang penting turunkan iaitu R0 daripada 1.2 yang warna kuning kepada warna merah iaitu 0.6. Jadi kalau unjuran kita mencapai 0.6, mungkin kita akan mencapai kawalan yang baik dalam komuniti. Tapi kalau kita menggunakan PKP untuk tempoh 2 minggu, iaitu kalau kita lihat dalam carta ni iaitu warna coklat. Jadi mungkin kita akan capai melandaikan iaitu keluk tu, tetapi mengambil masa yang lebih lama. Mungkin jangkaan kita sampai September baru kita boleh kawal. Jadi inilah kita perlukan kerjasama yang padu daripada rakyat Malaysia untuk patuh kepada SOP.
Soalan kedua iaitu pada ketika ni tempoh kuarantin wajib. Kita mula dengan tempoh kuarantin wajib 14 hari. Tapi kita telah pun melihat kepada fakta-fakta dan bukti-bukti terkini iaitu memadai itu untuk kita kurangkan kepada 10 hari. Ini adalah kerana kes COVID-19 keboleh jangkitan berlaku 2 hari sebelum ada gejala dan seterusnya hari ke-5. Biasanya hari ke-7 dah semakin mengurang. Dari hari ke-10 dah tak ada jangkitan. Iaitu jangkitan tak berlaku pada hari ke-10. Tetapi kalau kita uji, masih individu tersebut masih positif tapi dia tak berjangkit. Inilah daripada kajian yang dijalankan di Kanada dan di negara-negara lain telah pun menunjukkan keboleh jangkitan iaitu berlaku pada 7 hari pertama. Itu yang satu. Yang kedua, terdapat kelonggaran juga untuk memendekkan tempoh kuarantin kepada 7 hari, tapi kita mengambil 10 hari. Iaitu ada negara yang menggunakan pakai 7 hari sahaja. Dan kita juga sekarang ini memberi kelonggaran kuarantin 7 hari, melainkan kalau ujian telah dijalankan 3 hari sebelum mereka kembali ke Malaysia. Jadi kita jumlahkan ialah 3 campur 7 ialah 10 hari juga. Dan seterusnya anggota delegasi yang mengikut rawatan rasmi urusan negara contohnya diberikan kelonggaran untuk menjalani tempoh kuarantin wajib di rumah kediaman masing-masing. Jadi kalau kita lihat dulu semua kes kita kuarantinkan di pusat kuarantin iaitu di hotel, tapi sekarang ni kita kes yang positif pun kita dah letak di rumah. Jadi kita dah menggunakan rumah sebagai tempat kuarantin. Dan juga kita telah bagi Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang ke Jakarta baru-baru ini, ujian PCR telah pun dijalankan pada 3 hari bulan Februari, iaitu sebelum lepas ke Jakarta, dan apabila sampai ke Jakarta pada 4 Februari, ujian sekali lagi dijalankan dan kembali ke Malaysia. Jadi pada 5 hari bulan, iaitu hari pertama, saya telah pun keluarkan HSO iaitu court order untuk kuarantin iaitu di rumah dan dipakai gelang pada hari pertama iaitu 5 hari bulan. Dan swab test dijalankan pada hari ini iaitu hari ke-5 dan juga akan melengkapkan iaitu jadual kuarantin untuk tempoh 7 hari. Jadi 7 campur 3 ialah 10 hari. Jadi terkini mengambil maklum peruntukan di bawah Seksyen 29 iaitu Akta 342 memberi kuasa kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk membuat pengecualian melalui perintah yang disiarkan dalam Warta Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit. Jadi semalam telah pun diwartakan iaitu menggunakan Seksyen 29 daripada Akta 342. Sebelum ni kita menggunakan Akta 342 Seksyen 15(1), iaitu setiap individu yang pulang dari luar negara akan diberikan HSO dan juga pakai gelang dan akan dikuarantinkan tempohnya dulu dari 14 hari kita pendekkan pada 10 hari. Pada 10 hari kita boleh pertimbangkan untuk 7 hari, melainkan kalau 3 hari telah pun jalankan ujian di negara yang sebelum mereka kembali. Jadi 7 hari kat situ. Jadi apabila ada permohonan contohnya untuk time off dan juga pertimbangan untuk pendekkan kuarantin, mereka kena menulis kepada yang Ketua Pengarah Kesihatan dan akan dipertimbangkan, iaitu kita akan menjalankan penilaian risiko untuk kes-kes tersebut untuk sama ada kurangkan tempoh kuarantin ataupun diberikan time off untuk menghadiri perkebumian ataupun melawat mereka yang sakit di hospital. Jadi ini kita telah pun pertimbangkan. Tapi Akta Seksyen 29 mengecualikan menggunakan iaitu Seksyen 15(1). Jadi kita menggunakan Seksyen 29. Dan Seksyen 29 dalam akta ni iaitu kalau kita baca iaitu perintah pengecualian yang diwatakan berkuat kuasa pada 9 Februari sehingga 1 Ogos 2021.
di mana pengecualian jemaah menteri yang kembali dari mana-mana lawatan rasmi ke luar negara daripada pemakaian Seksyen 15 Akta yang sama. Sebaliknya mereka akan menjalani perintah pemerhatian selama 3 hari atau menjalani pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang lain. Jadi atau tu mungkin 7 hari, atau tu mungkin 14 hari, ataupun mungkin dilanjutkan sampai 21 hari. Jadi mungkin kita lihat kalau mereka kembali, kita lihat penggunaan Seksyen 29, iaitu mereka kena patuh kepada bubble. Yang pertama iaitu sebelum mereka bertolak, mereka akan mengemukakan permohonan kepada jemaah menteri dan Kabinet akan luluskan. Apabila Kabinet luluskan, kita akan melihat jadual SOP dan juga urusan yang rasmi. Jadi urusan rasmi tak dimasukkan, hanya urusan yang rasmi, dan juga jadual telah pun dikemukakan untuk dua pihak, dan juga kita akan melihat kepada aktiviti-aktiviti yang ringkas, yang padat tetapi tak melibatkan orang ramai, contohnya yang di tempat-tempat awam. Dan yang penting ialah menggunakan pesawat sendiri, iaitu kalau pesawat komersial kita tak pertimbangkan. Jadi ada dia perincian yang harus dijelaskan untuk dapatkan bubble ni. Kalau kita dah pastikan bubble tu, baru kita boleh pertimbangkan 3 hari. Kalau kita lihat juga, kalau ada perjanjian kita RGL dengan contohnya negara jiran, iaitu kalau RGL kita laksanakan ujian tetapi tak perlu kuarantin. Tapi sekarang ni menteri kena kuarantin 3 hari minimal dia. Dan kalau sini dikatakan atau pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang lain. Jadi pertimbangan masih boleh dijalankan walaupun tak menggunakan Seksyen 15(1), tapi kita menggunakan Seksyen 29, iaitu untuk kita memudahkan. Iaitu permohonan ialah sebelum urusan rasmi dijalankan, permohonan telah pun dikemukakan. Kalau 15(1), apabila kita keluarkan HSO, barulah kita akan menjalankan penilaian risiko. Jadi yang ni penilaian risiko dijalankan mengikut kepada atur cara yang telah ditetapkan. Terima kasih. Good evening, Tan Sri. Okay, I have one question. Since the government has allowed COVID-19 patients with low risk to be quarantined at home, how many under this home order are there so far up to date? And then what are the challenges faced by the ministry so far with the implementation of this home quarantine order? And I'd just like to follow up from the earlier about the quarantine issue. So will the sorry, I'll get back to you on that. Just the earlier question on home order. Thank you. Okay, thank you very much. When you look into our system now, we have established the CAC, COVID Assessment Center. And those cases positive will be referred to this center, and they'll do the assessment whether suitability to be quarantined at home or have to be admitted to hospital. So risk assessment will be done. Now, if the risk is low risk and the home is suitable, then we can consider quarantine at home for 10 days. But if it's high risk, for example, when we look into the clinical examination as well as from the history of illness and etc., then we will quarantine whether it's symptomatic or asymptomatic. Basically, we are looking at Cat 1, Category 1, and Category 2. If they are asymptomatic or Category 2 and have high risk, then we will place them in PKRC. If it's low risk, then we will admit. We will put them at home, but they have to download the MySejahtera and monitoring, self-monitoring, and every day we will be contacting them to look into their progress and etc. So that's what we have done. We have established the CAC in most districts, and the implementation now is ongoing. So we hope that
This CAC will help us. We look in, for example, for yesterday, we have 1,048 cases that came for assessment in CAC. We just used one center, that is CAC in Melawati Stadium. And yesterday, 1,048, and release order 923, and 100 cases were referred to MyAPES, and 8 cases because of the risk, then we send them to the hospital. There is Hospital Sungai Buloh, and 17 on home monitoring. So I think the assessment is important. Once we have done the assessment, we can allow them to be isolated and to be at home. But the home must be suitable. Say, for example, if PPRT, then we do not encourage them to be isolated at home. So we need to look into the suitability at home. Okay, so I'm sorry about earlier. You mentioned about a few travel bubble criteria that the ministers have to adhere to. What if their travels do not cover all this? Does it mean that they have to finish 10 days as required? That's right. So they have to submit, and in terms of traveling, all ministers traveling overseas for official matters will have to submit to the cabinet and will get approval. And from there, I think we will look into the schedule and the official visit. If they do not comply to the regulation or even our guidelines, then they have to complete the 10 days quarantine. Hello, Tan Sri. My question is on the update for Melawati Stadium, which is the CAC. How many patients are being accessed there and are ordered to go quarantine at home and to the COVID-19 treatment center? Maybe can you also explain those who are at home and have significant symptoms and how do they contact the center if they do not have any response for MKN? Thank you. So for Melawati Stadium, we established the center yesterday, and it's picking up in terms of more patients coming to that center. And yesterday, as I mentioned earlier, it's 1,048 cases been seen in a CAC in Melawati Stadium, and 923 been discharged, been given a release order from home monitoring, and 100 patients been referred to MyAPES, and 8 patients are referred to the hospital because symptoms-wise, if they progress to stage category 3, then probably be referred to the hospital. And 17 remain home monitoring. So we will assess in terms of using MySejahtera, and every day the update from the patients. And if they are deteriorating, then they have to contact us, and then we will fetch them and then send them either to MyAPES or either to the hospital directly. So the monitoring is important, but we also have to look into the suitability of their home. That means they have a room, they have the toilet, and etc. So, but if it's very crowded at home, then there's no choice but to place them in MyAPES. So this is one of the criteria for us to mitigate the congestion in our hospital and MyAPES. So initially, all patients, category 1 and 2, will be admitted to the MyAPES. But nonetheless, having said that, we are also looking into Klang Valley because the cases are mainly in Selangor, Kuala Lumpur, and even in Johor. But I have gone down the ground in Kedah, Kelantan, Terengganu. They still have capacity in their PKRC. So if they have the capacity in PKRC, it's flexible. They still can consider, although category 1, low risk, they still can be placed in the PKRC. More so if they do not have a proper home to cater for them to be isolated. So I think it's very flexible. That means you have a choice in that sense in states like Kelantan and Terengganu. So home quarantine is one option. And if you look into our home quarantine order, it is a home, HSO is a home surveillance order, home surveillance order, HSO. So that means they quarantine at home. Okay.
Second question is Singapore recently has recorded a new reinfection case. So is Malaysia ready for that in case that happens? And can you explain to us the measures taken? Thank you. Yeah, so now Singapore reported a reinfection. So the possibility of reinfection is there. We do have a few cases been documented. Mainly unless you can be proven whether reinfection with the same virus or a different strain virus. So that's important. So far, globally reported of reinfection is about 500 cases, etc. So which mean that if you already have if you reinfected with the same virus, you already have the antibody. So the question is whether it's been proven a reinfection unless you know the different type of virus. For example, reported in Hong Kong, different strain. The first infection is different strain. There's genomic sequencing been done to confirm it. And the second virus is also different strain. Then you can say it's a reinfection with or is this actually still positive, but then is this actually virus shedding? So you also have to differentiate between the reinfection or a positive case because of virus shedding. Assalamualaikum Tan Sri. Saya ada satu soalan. Dalam tempoh 2-3 hari ini kita nampak berlaku penurunan kes baru. Jadi soalan saya, adakah ini petunjuk bahawa PKP telah mula menunjukkan keberkesanan secara perlahan-lahan sebab kita lihat semua sektor ekonomi telah pun beroperasi? Terima kasih. Terima kasih. Jadi sekarang ni kita melihat kepada tindakan kita ialah PKP, PKPB dan PKPP. Dan pengalaman kita dulu PKP 1 iaitu kita melaksanakan satu kaedah yang amat ketat sekali. Walaupun ada negeri yang tak ada kes pun kita PKP kan. Jadi sekarang ni kita PKP 2 berbeza sikit, iaitu kita lebih bersasar dari tindakan kita. Tetapi apa yang penting ialah bukannya PKP ataupun PKPB. Apa yang penting ialah kepatuhan kepada SOP. Kalau kita ada disiplin yang tinggi, tanggungjawab yang tinggi dan kita patuh kepada SOP, iaitu memakai penutup muka, penjarakan sekurang-kurangnya 1 meter, kerap mencuci tangan dan cuba elak di kawasan yang sesak dan juga kalau kawasan yang sempit dan sembang dengan jarak yang dekat. Dengan mengamalkan SOP ini, kita boleh elakkan daripada jangkitan. Jadi PKP ini membantu kita untuk menjalankan, iaitu pesanan kita kepada orang ramai, duduk di rumah kalau tiada urusan yang penting. Kalau ada urusan yang penting, kita kena patuh pada SOP. Dan virus ni pun kita telah belajar dalam tempoh setahun, virus ni akan mati kalau dia tak jumpa host yang baru ataupun tak menjangkiti orang yang baru. Kalau kita boleh kawal ataupun putuskan rantaian jangkitan dalam tempoh 2 minggu, virus itu akan mati. Iaitu dia di badan kita pun 7 hari saja. Lepas tu kalau dia tak menjangkiti seorang lagi, virus itu akan mati. Jadi kita boleh putuskan jangkitan COVID-19 kalau kita patuh kepada SOP. Kita lihat sekarang ini dengan pelaksanaan pada 13 Januari hingga sekini, iaitu kita masuk ke minggu ketiga. Minggu kedua kita tak nampak lagi ada perbezaan. Jadi kes masih meningkat. Tetapi yang kita cuba elakkan 2 minggu pertama ialah elakkan lonjakan kes yang mendadak. Jadi kes yang paling tinggi yang kita catatkan ialah pada 31 Januari, iaitu 5,298 kes. Dan selepas tu kita lihat kawalan kita kes semakin stabil, iaitu mendata, iaitu plateau. Kalau kita boleh lihat untuk plateau untuk tempoh 2 minggu, barulah kita akan lihat iaitu penurunan kes. Tetapi apa yang nyata ialah bukan hanya kita lihat pada angka iaitu R0 ataupun RT pada negara kita ialah 0.91, tetapi kita juga lihat pada setiap negeri. Jadi negeri sekarang ini pun sama juga, bukan hanya negara kita, negeri-negeri lain yang dah turun kepada 0.77, 0.8, dan ini menandakan apabila kita melaksanakan PKP dan kawalan sempadan antarabangsa, dan kita lihat dulu kawalan sempadan antarabangsa pada gelombang kedua, banyak kes import yang kita kesan. Hari ini kes import satu angka saja. Tapi banyak kes jangkitan dalam komuniti apabila ada kes-kes yang merentas negeri, merentas daerah. Contohnya di Sabah, kita melaksanakan 7 hari bulan Disember, kita longgarkan untuk merentas daerah dan kes meningkat.
Tapi sekarang ni kita perketatkan semula, kes makin menurun, iaitu 0.8, iaitu R0. Jadi ini adalah satu perkembangan yang baik. Dan kes-kes yang kita lihat sekarang ni yang terpapar ialah pada 7 Disember hingga 9 Februari. Kita ada 31 kluster daripada jangkitan. Iaitu kalau kita lihat contohnya Kampung Badak, iaitu jangkitan di negeri Kelantan. Asalnya daripada Selangor. Ada berentas negeri daripada Selangor pulang ke Kelantan, lepas tu menjangkiti, dan 97 orang terlibat dalam komuniti tersebut. Jadi setakat ni kita ada 31 kluster yang telah kesan melibatkan lebih 4,366 iaitu individu yang telah dijangkiti. Jadi apa yang penting ialah kalau kita boleh patuh kepada SOP, jadi kita boleh kembali kepada PKPB dan seterusnya kembali pada PKPP. Tetapi kepatuhan itu amat penting sekali. Assalamualaikum Tan Sri. Saya ada 3 soalan termasuk satu follow up. Semalam laporan media menyatakan penjujukan genom yang dibuat terhadap sampel dari kluster Stutong dan kluster Keranji Tabuan mendapati ada strain baru yang serupa dengan jangkitan di Indonesia dan United Kingdom. Adakah dapatan ini sudah dimaklumkan kepada KKM dan apakah jenis strain ini berikutan ada kebimbangan vaksin yang akan diberikan nanti tidak dapat membantu tubuh daripada dijangkiti? Soalan kedua, kita ketahui kluster yang membabitkan aktiviti rentas negeri seperti kluster pasar itu sudah menyebabkan jangkitan sejumlah 2,363 setakat semalam sejak ia diumumkan pada 9 Januari. Adakah kes indeks ni sebenarnya dikategorikan sebagai super spreader ataupun sebenarnya ia tersebar luas kerana kegagalan pematuhan SOP atau kurang kerjasama masyarakat setempat? Soalan saya yang ketiga ialah travel bubble tu, adakah ia melibatkan rakyat jika mereka mematuhi travel bubble? Terima kasih Tan Sri. Okay, terima kasih atas 3 soalan tersebut. Jadi saya jawab soalan yang pertama mengenai genomic sequencing. Jadi pada 25 Januari 2020, negara kita menerima jangkitan COVID-19 yang pertama dan kita ada 22 kes. Dan apabila kita menjalankan kajian genomik ataupun jujukan sequencing genom, kita dapati kebanyakan kes jangkitan adalah berpunca daripada strain Wuhan, negara China. Dan apabila kajian seterusnya dijalankan pada gelombang kedua, iaitu untuk kluster Seri Petaling dan juga depo tahanan immigration, kita telah menunjukkan jangkitan tu ialah daripada negara jiran kita, iaitu strain C, Wuhan ialah strain B. Jadi jangkitan pada sebab ada perhimpunan Seri Petaling ialah 1,500 orang dan 15,000 orang, 1,500 ialah daripada warga daripada luar negara dan 694 ialah daripada Indonesia. Jadi jangkitan tu daripada negara jiran kepada kita. Dan sekarang ni kita pula pun laporkan iaitu ada kita kesan kluster Siwa Gangga, kluster Tampoi dan juga kluster di Benteng, Ops Benteng, kluster Benteng, iaitu di mana kita dapati iaitu genomic sequence yang kita kesan ialah spike protein, mutasi spike protein iaitu D614G iaitu di Siwa Gangga dan juga dikesan juga di Johor iaitu apabila seorang pulang pada Filipina dan di kluster Benteng. Jadi 100% sekarang ini jangkitan iaitu ialah D614G telah pun menggantikan strain daripada Wuhan. Dan juga kita juga kesan A701V iaitu jangkitan di Ops Benteng, di kluster Benteng di Sabah. Dan setakat ini 70% daripada kajian kita mengesahkan ada mutasi protein, spike protein 701. Dan ini baru-baru ini kita juga pada 9 Januari kita dapat berjaya mengesan iaitu kes seorang 22 tahun pulang daripada United Kingdom dan telah pun dikesan iaitu ada genomic sequence menunjukkan ada spike protein mutation B117 strain.
Tapi tak ada jangkitan berlaku sebab kita dah berjaya asingkan beliau dengan cepat mungkin. Dan juga 2 minggu lepas ada lagi satu kes yang pulang pada UAE, bukan daripada UK tapi UAE, tetapi juga disahkan ada mutasi protein spike iaitu B117. Jadi ada kemungkinan jangkitan iaitu mutasi berlaku sebagaimana yang dilaporkan. Tapi Kementerian Kesihatan masih menunggu laporan lengkap daripada Makmal iaitu IMR sama ada jangkitan berlaku di kluster pasal ini adalah mutasi yang telah dikesan. Besar kemungkinan ialah mutasi yang sedia ada iaitu D614G sebab jangkitan berlaku di pendalaman iaitu mereka tak terdedah lagi kepada virus tersebut. Jadi apabila satu-satu kumpulan tak terdedah pada virus tersebut, apabila mereka menjangkiti mungkin merebak dengan lebih cepat. Dan juga kita kena lihat pada adat pengumuman di rumah panjang melibatkan 3 hari berturut-turut dengan pengunjung daripada ramai daripada rumah panjang yang lain. Setakat ini kita telah dimaklumkan lebih pada 58 rumah panjang telah pun terlibat. Dan jadi pematuhan kepada SOP pun penting. Untuk kluster Pasai, kita sekarang ini kita kes yang positif adalah 2,363 kes. Dan kita telah pun menjalankan saringan kepada 25,500 individu dan nilai CT yang kita ataupun nilai kitaran ambang yang kita jalankan ujian RT-PCR adalah tinggi. Ini menunjukkan kadar kebolehjangkitan tu dah lama dan juga kes tu jangkitan tu dah berlaku bukan baru tapi dah lama dan mungkin jangkitan akan berkurang kerana RT ataupun CT value telah meningkat. Dan juga jangkitan telah melibatkan 6 generasi. Ini adalah kerana mungkin mereka berkumpul di rumah panjang, mudah merebak di rumah panjang. Jadi pengasingan tu kurang dan juga kepatuhan kepada SOP yang inilah kita bimbang. Jadi apa yang penting sekarang ini ialah kita meningkatkan lagi ujian di kalangan mereka di pendalaman dan kebimbangan kita ialah jangkitan di pendalaman. Iaitu salah satu strategi kita ialah untuk melindungi kumpulan-kumpulan rentan dan di rumah panjang adalah kumpulan rentan, orang asli adalah kumpulan rentan. Jadi pastikan tak ada orang luar masuk ke perkampungan orang asli ataupun ke rumah panjang. Kes ini adalah kerana ayah dia meninggal, dia daripada Johor, dia kena pulang ke Sarawak dan juga ke rumah panjang dan sepatutnya dikuarantin di hotel tapi dikuarantin di rumah panjang. Jadi jangkitan bermula daripada situ. Dan sekarang ini kita cuba membendung jangkitan komuniti yang lain. Jadi bukan hanya melibatkan rumah panjang tapi apabila mereka datang ke klinik, jadi ada 46 petugas kesihatan juga dijangkiti sebab dia orang ingatkan kawasan tersebut kawasan yang hijau tapi bila ada kes jadi jangkitan pun berlaku di situ. Inilah yang penting ialah kawalan iaitu tindakan kita iaitu tindakan kesihatan awam untuk membendung jangkitan penularan COVID-19. Yang tu yang soalan pertama. Yang soalan kedua dah lupa dah apa? Soalan kedua? Soalan kedua yang pasal itu dah sudah sebut. Yang travel bubble, adakah applicable to everybody? Travel bubble sekarang ni kita pada permulaannya perbincangan kita ialah untuk mendapatkan travel bubble dengan 6 negara iaitu negara New Zealand, Australia, Singapura, Brunei dan juga Korea. Jadi perbincangan masih dijalankan. Jadi kita dah mulakan travel bubble dengan RGL dengan Singapura. Jadi sekarang ni kalau kita lihat kepada isu sama ada kita boleh lihat kepada green bubble iaitu kalau kita pergi ke sesuatu tempat untuk menjalankan perniagaan dan sebagainya tapi untuk tempoh sehari saja. Jadi ini telah pun kita jalankan menggunakan Akta 15/1 iaitu mereka yang datang ke Malaysia contohnya untuk tempoh sehari kita ada syarat-syarat yang ketat untuk mereka menjalankan
perniagaan ataupun mesyuarat dan sebagainya. Jadi bukan hanya orang orang ramai pun, tapi kita menggunakan Seksyen 15(1), bukan Seksyen 29. Yang ini yang telah kita laksanakan juga, iaitu datang ke Malaysia, contohnya ada kilang yang rosak mesin. Jadi takkan dia nak kuarantin untuk 14 hari. Jadi kita benarkan. Tapi dengan kita punya pengurusan, kita pastikan peraturan-peraturan kita dipatuhi. Iaitu daripada pintu masuk utama terus ke kilang tersebut dan pastikan tak ada pergaulan, percampuran dengan orang ramai, orang awam dan menjalankan tugas dan hari esok dia pulang. Jadi kita dah laksanakan menggunakan 15(1). Tan Sri, adakah Seksyen 29 tu applicable to everybody ataupun hanya 15(1) saja? Seksyen 29 hanya sekarang ni kita melihat kepada satu pengecualian, iaitu tak menggunakan 15(1). Tetapi konten dia lebih kurang sama. Iaitu kalau 15(1) dia kena mohon pada kita. Tapi yang Seksyen 29 tu permohonan pada Kabinet untuk kelulusan, untuk urusan rasmi. Kalau dia kelulusan diberi, kita akan melihat sebelum lagi pemergian ke negara tersebut, kita akan lihat jadual dan atur cara dan sebagainya. Kalau jadual dan atur cara dia ketat, iaitu untuk tempoh 24 jam untuk mesyuarat dan sebagainya, dan ada doktor yang juga mengiringi rombongan tersebut, jadi kita boleh pertimbangkan minima. Tapi dengan syarat kita ada atau tidak membahayakan, iaitu kita boleh lanjutkan hingga 14 hari, 10 hari. Contohnya kalau pergi ke negara yang risiko dia tinggi, bukan 3 hari lagi, tapi kita mungkin boleh lanjutkan kepada 10 hari ataupun 14 hari. Contohnya kalau rombongan tu pergi ke South Africa, tapi kita kena lihat atur cara. Kalau dia bubble yang ketat, boleh dipertimbangkan. Kalau tak ketat ataupun risiko dia tinggi, kita boleh lanjutkan tempoh kuarantin tersebut. Dr. Hisham, hi. Just one quick follow-up. Follow-up actually on CAC and also home quarantine. So recently we've been seeing a lot of patients dying, brought in dead, right? So they're dying at home and then they're being brought in already passed away from COVID-19. So just wondering, who is actually supposed to monitor these sort of cases so it doesn't happen? And is it true that CAC is supposed to look after this, tapi CAC doesn't have a guideline at the moment? I mean, a guideline for the officials in the CAC, not for the public. Just wondering. Thank you. Okay, thank you very much. So we look into the case fatality. Certainly, case fatalities has increased this year. But as we continue to detect more patients, for example, then case will be positive cases will be detected, and more cases will be detected. But majority, if you look into our fatality rate, it's actually decreasing, not increasing. It's decreasing. But if you look into the numbers, it's increasing. Why? Because we are doing more screening. So when we do more screening, and then the rate drops because of that. But if you look into from January to September last year, we have 133 fatality. And in October, 113, November, 110, and December, 110. But in January and February, it's almost reaching about 400 plus. So which means most of the fatality that we detected mainly in category 4 and 5. So this is very challenging because they need ICU, and you can see the ICU beds are now 289 for yesterday. 289 patients been admitted to ICU. 127 needed ventilation. So I think that's very challenging for us in terms of to manage the category 4 and 5. And fatality mainly occur 87%, namely for category 4 and 5. So those cases, now that we have a CAC, we are able to do the screening. If not, if you are not screened, probably they can deteriorate at home, and that's what we are worried, especially those elderly and those who have non-communicable diseases and etc. like diabetes, hypertension. So CAC will make sure that they do a complete screening and a risk assessment. The low risk group and suitability at home can be placed at, can be quarantined at home. But not necessarily, it's not a fix.
like in Sabah, in Kelantan, for example, they have a PKRC still vacant, not full. They can actually admit the patient to the PKRC. But those patients who wanted to be isolated at home and fit the criteria, a low risk group, then we can monitor at home. So this is one criteria for us to identify the risk group, the high risk group and the low risk group. So at least we can minimize in terms of complication at home. So that's what we are doing. If cases continue to improve, then if our PKRC or even MAIPS less patient and less congestion, so we can actually admit more to our PKRC. But you look into the home surveillance order, it's actually home surveillance. It's not a hotel or even a quarantine center. It is actually at home. So this is in terms of infectious diseases, we can use home for isolation. But the risk, obviously, you need to educate the person, the positive person, make sure that they comply to the SOP and not to mix with the family members. Otherwise, the risk is there. So education is important. But if they do not understand and probably difficult for them to comply to the SOP, then we will admit them to the PKRC and MAIPS. Assalamualaikum Tan Sri, maaf saya Ikuan daripada RTM. Ada dua soalan. Yang pertama sekali adalah hari ini MKN membenarkan pembukaan restoran dan boleh makan di dalam restoran. Adakah penurunan 2,000 ni dianggap sebagai mencapai sasaran penurunan kes dan adakah sebarang nasihat daripada KKM kepada MKN terhadap perkara ini? Itu yang pertama. Yang kedua, hospital swasta ada hospital swasta yang tidak mempunyai kepakaran dalam menangani pesakit COVID-19. Ada tak sebarang penurunan macam knowledge transfer ataupun facility transfer kepada hospital swasta yang dipilih? Terima kasih. Terima kasih. Jadi kita lihat sekarang ni ada pembukaan restoran, kedai rambut dan sebagainya. Jadi kalau kita patuh kepada SOP, tahun lepas pun kita buka kedai rambut, tetapi bila patuh kepada SOP, tak ada kluster kedai rambut dan juga tak ada kes yang dijangkiti. Jadi kepatuhan tu penting. Kalau di restoran juga, kalau restoran tu tempat kita boleh elakkan tempat yang sempit, iaitu yang terbuka, itu lebih baik. Jadi jangkitan tu boleh kurang. Jadi sekarang ni kita letakkan satu meja 2 orang saja. Jadi kita boleh mula, tapi kena patuh kepada SOP. Itu yang kita minta. Kalau kepatuhan kita tinggi, kita boleh buka tanpa menjalankan PKP. Itu kita akan buka pelan-pelan, tapi yang kepatuhan itulah disiplin individu dan juga kepatuhan. Dan tuan kedai pun kena pastikan pelanggan patuh pada SOP. Yang kedua mengenai hospital swasta. Jadi kita dah lihat kerjasama, kita ada libat urus, 3 kali libat urus dengan hospital swasta. Dan sekarang ni kita ada 210 hospital swasta. Dan kita kenal pasti 129 yang ada keupayaan, iaitu kepakaran perubatan dalaman yang boleh merawat pesakit-pesakit COVID. Jadi ada yang hospital kecil tapi dia tak ada kepakaran tersebut, atau hospital maternity baru 6 katil dan sebagainya. Itu kita semua dah tolak. Kita ada 129 katil hospital yang ada keupayaan dan katil. Dan ada kepakaran dalam bidang tersebut. Dan setakat ini 100 hospital telah pun menulis kepada Kementerian Kesihatan bersetuju untuk bekerjasama untuk merawat pesakit-pesakit COVID. Jadi untuk kita mulakan kerjasama antara swasta dengan Kementerian Kesihatan, kita akan hantar yang pertama kes-kes bukan COVID. Jadi sekarang ni pesakit COVID ramai di hospital kerajaan. Jadi kes-kes bukan COVID, contohnya sakit jantung dan sebagainya, ataupun memerlukan pembedahan ataupun kemoterapi, kita boleh rujuk kepada hospital swasta dan kementerian akan bayar. Jadi gelombang kedua lagi kita dah laksanakan. Dan sekarang ni kita masuk gelombang ketiga. Jadi peruntukan telah pun kita dapat untuk merujuk pesakit. Setakat tahun lepas kita dah rujuk 3,760 pesakit
daripada hospital kerajaan kepada hospital swasta. Dan penyakit yang kita telah kenal pasti ialah 46 penyakit telah pun kita rujuk untuk rawat di hospital swasta. Yang itu tak ada isu. Yang kedua ialah kita lihat pada kalau hospital swasta mengesan kes yang positif, tak perlu merujuk pada hospital kerajaan. Mereka boleh merawat. Jadi minggu lepas dah ada 86 pesakit dirawat. Tapi semalam kita lihat ada 70 pesakit dirawat, di mana ada 20 pesakit 7 pesakit masih di ICU dan 3 pesakit memerlukan rawatan bantuan pernafasan. Jadi mereka sedang merawat kes-kes COVID-19. Ada juga pesakit yang datang ke hospital Kementerian Kesihatan tetapi mereka ingin dirujukkan kepada hospital swasta dan pembayaran tak ada masalah, mereka boleh bayar. Contohnya expatriate, ahli perniagaan dan juga contohnya mereka yang bekerja dengan petugas WHO ataupun United Nations. Hari ini kita kenal pasti 2 hospital iaitu hospital PPUM dan PPUKM untuk mereka mendapatkan rawatan kalau positif COVID-19. Tapi sekarang dua-dua hospital pun hampir sesak dengan pesakit. Jadi kita boleh rujukkan mereka ke hospital swasta. Dan kita tengah pertimbangkan iaitu fasa 2 melihat kepada kes-kes yang ada insurans. Sama ada insurans boleh bayar kalau dia nak pergi ke hospital swasta. Dan yang terakhir, yang kelima ialah kita melihat pada pesakit kita. Contohnya kalau kita dah tak cukup katil ICU, tak cukup katil di hospital, sama ada kita juga boleh rujuk pesakit COVID ke hospital swasta dan kita bayar. Jadi yang tu belum kita laksanakan lagi, tapi kita laksanakan yang pertama yang bukan COVID, yang kedua mereka telah mengesan, yang ketiga yang berkemampuan pergi ke hospital swasta, mereka boleh dirujuk ke hospital swasta. Okey, kalau tak ada lagi soalan, sekali lagi saya ingin mengingatkan rakyat Malaysia dan diri saya sendiri untuk kita sama-sama patuh kepada SOP. Kalau tak ada urusan yang penting, pastikan kita duduk di rumah. Kalau kita duduk di rumah, kita boleh putuskan rantaian jangkitan COVID-19 dalam negara kita. Jadi kita kena jaga kita jaga keluarga kita jaga masyarakat dan juga negara kita. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.